Okey, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa boleh tolong baca doa? Zaid boleh ke Zaid? Zaid boleh tolong baca doa? Zaid ke ikutlah siapa-siapa. Baca doa pembuka kelas je. Doa belajar. Deli ke? Silakan. Okey, baca Deli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Baik, terima kasih Deli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu harap semuanya sihat dan boleh mengikuti kelas dengan baik pada hari ini. Okey, hari ini cikgu nak pergi kepada the last part lah untuk topik ni, yang rasanya okey dah lah untuk tajuk ni. Sekadar kita belajar tentang bagaimana nak membanding dan mentafsirkan dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai. Okey, jadi itu adalah standard pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pada kelas yang lepas cikgu minta awak rujuk pada contoh 12 pada buku teks, right? Muka surat 215 tu. Ni Jadi hari ni cikgu nak explain sebab cikgu minta itu you all salin kan. Okey, biarpun kita tak berapa faham lagi hari tu, tapi at least you salin sambil baca benda ni. Okey, kalau kita lihat contoh 12. Seorang ahli botani menyemai 40 sampel anak benih pokok bunga raya daripada dua hybrid yang berbeza iaitu A dan B. Okey, diameter bagi kedua-dua hybrid ini diukur bagi tujuan pengawasan dan pengawalan rapi supaya pokok bunga raya menghasilkan kelopak yang mekar. Okey, jadual kekerapan di bawah menunjukkan diameter bunga bagi hybrid A dan hybrid B. Okey, ini diameter dia, maknanya cara dia berkembang, dia punya kelopak dia tu. Okey, berdasarkan min dan sisian piawai, tentukan hybrid bunga raya yang menghasilkan kelopak bunga yang lebih mekar dan konsisten. Berikan justifikasi anda. Okey, soalan yang macam ni, bentuk yang macam ni biasanya ditubik dekat bahagian B kelas. Okey, bahagian B kertas 2 tu dia melibatkan 8, 9 atau 10 markah. Jadi dia besar markah dia dan dia memerlukan awak faham dan juga boleh justify your answer. Okey, jadi contoh kat sini, penyelesaian dia bagi bunga raya hybrid A. Okey, ini kita salin balik je. Okey, daripada data yang dia bagi pada jadual kekerapan kat atas ni. Okey, diameter dia berapa, kekerapan dia berapa dah. Untuk hybrid A ni semua ni lah 4, 8, 9, 10 dan 9 ni. Okey, kemudian ada ruangan titik tengah iaitu X. Okey, lepas tu kita kena lengkapkan Fx, X kuasa 2 dan Fx kuasa 2. Okey, dalam exam biasanya untuk ruangan Fx, okey, Fx, X kuasa 2 dan juga Fx kuasa 2 biasanya you all lah yang kena lengkapkan, pelajar kena lengkapkan berdasarkan nilai pada kekerapan dan juga titik tengah yang telah diberi. Okey, jadi saya harap masih ingat lagi macam mana nak cari titik tengah. Okey, di mana kalau contoh kelas yang pertama ni macam mana kita nak cari titik tengah dia? 13 tambah dengan 13.4. Kemudian bahagi dengan 2. So you akan dapat 13.2. Okey, yang kedua ni 13.5 tambah dengan 13.9. Okey, you tekan sama dengan dulu and then bahagi dengan 2, so you dapat 13.7. Okey, bila kita dah buat 2 titik tengah ni, kita tengok je dia punya pattern dia, pola dia. Makna sini bezanya adalah dia tambah 0.5. Makna hak lain pun sama lah. Tambah je lah 0.5, 0.5 kan. Okey, dan kita nampaklah patternnya tu sehingga you dapat titik tengah bagi kelas yang kelima adalah 15.2. Okey. Okey, kemudian nak cari Fx, makna kita darab je lah. 4 darab 13.2 dapat. Okey, 8 dan seterusnya. Okey, lepas tu jumlahkan. Semua ni dapatlah 574. Okey, Fx kuasa 2 pun sama. Ambil nilai F, kekerapan didarabkan dengan
fx kuasa 2 1/1. Okey, sebab biasanya dia melibatkan 4 markah besar tu. Okey, untuk lengkapkan jadual kemudian jumlahkan fx kuasa 2. Okey, bila awak dah dapat nilai, okey, kemarin juga saya dah sebut hari Ahad baru ni kan. Okey, cikgu dah bimbing awak macam mana nak gunakan kalkulator. Okey, awak ada try tak buat kalkulator, guna kalkulator? Boleh faham ke tak daripada penerangan cikgu itu, voice dalam voice WhatsApp tu? Cuba respon sikit. Shazlin, boleh faham ke Shazlin? Ada try tak? Lin? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Dia tak terah tu. Nalis boleh tak Nalis? Nalis cuba tak? Tak cuba. Okey. So sekarang ni kalau saya dah tanya 2 orang tak tahu dan tak cuba, saya tahu orang lain pun mungkin macam tu jugalah. Okey. So sekarang ni cuba semua orang tekan kalkulator. Okey, ambil kalkulator sebab kita just nak check nilai ni betul ke tak. Tu je. Okey. Jadi dalam exam kita perlu semak lah. Okey, nak tahu kadang kita terbolah situ kan. Okey, cuba kita check Okey, so sekarang ni tekan kalkulator awak. Ready ke tu? Fahmi, ready ke? Manis? Ready dengan kalkulator tak? Manis? Ready. Okey dah. Baik, tekan mode 2 kali. Okey, tekan mode sekali, tekan 2 kali. Okey, dia akan tubik SD tu. Okey, awak pilih SD 1. Okey, SD 1. Okey, apa maksud SD? SD adalah standard deviation sebab kita nak mencari sisihan piawai. Okey, sisihan piawai adalah standard deviation. Okey, sekarang ni awak masukkan nilai titik tengah dia, ni 1/1. Okey, kita masukkan nilai 13.2. Okey. 13. Okey, saya bagi contoh lah. Contoh. Kita ambil nilai pertama 13.2. Okey, lepas tu awak tekan shift comma. Shift, comma. Okey. Sehingga ditubik macam ni kelas. Okey, tubik tak comma gini? Tubik. Tubik okey. Sehingga ditubik ni. Kalau tidak dia akan jadi salah tu. Okey, 13.2 shift, comma. Okey, masukkan nilai kegerapan 4. 4. Tekan 4. And then tekan M+. Okey, tekan M+. Okey, ditubik tak N sama dengan 4? Okey. Tubik. Tubik sehingga hak ni biar tubik N sama dengan 4. Okey, sebelum saya pergi jauh dulu, Anis Sakinah. Dapat tak macam yang cikgu dapat ni? Kina? Shazlin boleh tak tu Shazlin? Dapat. Boleh Dapat? cikgu. Boleh okey, sebab saya pergi slow ni sebab saya nak semua orang boleh buat dah. Okey, dah dapat dia tubik N sama 4 tu makna betul lah tu. Okey, awak pun teruskan lagi, awak tekan lagi 13.2. Okey, 13.7. 13.7 shift, comma. Berapa kekerapan dia? 8. M+. Tubik tak N12? Tubik cikgu. Tubik kan? Boleh ke? Zaid boleh? Boleh ke? Okey. So teruskan lagi yang ketiga sebab dia 5, kita buat contoh dah. Okey, teruskan lagi 14.2 shift, comma. Okey, masukkan kekerapan dia 9. M+. Dia akan tubik N21. Boleh ke? Boleh cikgu. Okay, good. Okey, teruskan lagi 14.7 pula. 14.7 shift, comma. Okey, kekerapannya 10. Okey, M+. Ditubik ke apa? Ditubik N berapa? Berapa dapat? N berapa? Berapa Manis? 2 cikgu. Berapa? 2. 14.7 10 tadi dapat berapa? 22. 22. Ha. 22. Salah kalau 22 tu. Sepatutnya saya dapat 31 ni. Sebab dia ada lagi 9 je lagi. Mesti ada tekan salah tu. Orang lain dapat tak? 31.
Ada yang dapat 31. Manis dapat okey, yang dapat 31 tu betul lah tu. Okey, dan tekan yang terakhir 15.2 shift koma. Okey, kekerapannya 9 M plus. Dia akan tubik berapa last kali? 40. 40 kan. Nalis dapat tak Nalis? Tak dapat. Tak dapat tu mesti sebab salah tekan. Mazian dapat tak? Masyi dapat tak? Tak dapat cikgu. Dia kena dapat 40 dah. Okey, yang tak dapat tu, okey cikgu ulang cara dah. Okey, cikgu ulang cara supaya rugi kalau you all tak erti nak guna kalkulator. Jadi kita tak dapat nak semak jawapan. Okey, Haziq boleh ke? Dapat tak? N40. Deli dapat? Dapat. Mazian? Mazian? Mazian dapat tak? Mazian? Dah. Tak dapat cikgu. Okey. Okey, awak ulang balik deh. Okey, ulang balik. Hak cikgu tulis kat sini mod 2 kali tekan SD 1. Okey, yang dah dapat tu tunggu sebentar. Okey, jadi awak akan masuk dulu 13.2 shift koma. Okey, shift koma. Awak duduk sebelah M plus tu. Nanti you tekan kekerapan dia 4. Okey, 4. Lepas tu tekan M plus. Dia akan tubik N sama dengan 4 tu maksudnya betul lah tu. Okey, lepas tu kita masuk yang kedua pula. 13.7 shift koma 8 M plus. Kita akan dapat 12. N sama dengan 12. Okey, lepas tu masuk pula 14.2 shift koma 9 M plus. Next, masukkan nilai 14.2 okey, shift koma 10. Dan akhir M plus M plus tubik N31 tu betul lah tu. Okay, and the last one 15.2 shift koma 9 M plus. So you akan dapat N sama dengan 40 jumlah kekerapan. Okay, Mazian dapat tak? Dapat. Dapat Okay, dah dapat N sama dengan 40, awak tekan AC tu, hak merah tu. Tekan AC, hak merah. Okay. And then awak tekan shift 2. Shift 2. Okay, shift 2. Okay, dia tubik ke apa? Siapa nak share? John. Dia tubik ke apa? Apa Deli? Dia tubik ke apa? Tubik tak ni? X bar 1. Tubik tak tu? Lepas kita tekan shift 2 and then sigma X ni. Tubik ke? Tubik? Boleh? Tubik kah? Kat sini tubik? Okey, kita akan main dengan dua nilai ni je. Okey, apa maksud ni dah? Okey, X bar ni maksudnya nilai min. Min min. Okey, sekarang ni tadi you tekan shift 2, so you tekan 1. Pilih 1. Okey, tekan 1. Lepas tu tekan sama dengan. Okey, berapa awak dapat? Siapa nak share jawapan dia? Berapa min dia dapat? X bar dia dapat? Putus-putus lah Nalis. Berapa? Tak dengar. 14.35. Good. 14.35. Okey. Memang awak akan dapat min dia 14.35 bermakna jawapan awak dan semua nilai yang awak cari dalam jadual tu confirm betul. Itu pentingnya kita tahu macam mana nak cari nilai daripada kalkulator kan. Okey. Masyi boleh ke Masyi? Masyita, boleh ke? Lin, Shazlin, boleh ke? Boleh. Okay, good. Next. Lepas tu awak tekan sekali lagi shift 2. Tekan balik shift 2. Okay, awak pilih 2 pula, yang kedua. Untuk nilai ni. Okay, hak ni adalah sisihan piawai. Okay, tekan sama dengan. Tekan sama dengan. Okay, what did you get? Siapa nak share jawapan? 0.4.
0.644. Okey. Haziq boleh share berapa dapat? Shift 2 tekan 2. Tak ubik aku. Tak tubik. Buat apa tak tubik? Lepas tekan shift 2 tu, tekan 2, tekan sama dengan. Anis dapat tak Anis? Sakinah? Kinah dapat tak? Kina silap teka cikgu. Sebab Aduh. error. Tu big error dah. Okey, siapa yang dapat? Mazian ke? Deli? Siapa dapat? Sisihan piawai. Nalis tadi dapat 0.64. Okey, lain dapat tak? Zaid, Manis, ada yang dapat? Boleh aku. Boleh ya? Okey, so kita akan dapat sisihan piawai 0.64. Okey. So, bila kita dapat 0.64 tu maksudnya jawapan kita betul lah. Kita cari tadi tu memang betul Okey, andai kata soalan dia tanya nak suruh cari variance tapi dalam kes ni tak dalam kes ni kita cuma nak cari sisihan piawai saja. Okey, maknanya bila kita nak cari variance apa yang kita buat? Kita cuma kuasa 2 kan saja. 0.64 ni 0.64 ni kita kuasa 2 kan. So kita dapatlah nilai variance. Tu sekadar makluman sebab ada juga soalan tu dia minta cari variance. Dia cari variance, cari sisihan piawai. Okey, supaya awak nampak perkaitan sebab daripada variance kita akan cari punca kuasa 2 kan. Kita dapatlah sisihan piawai. Okey, jadi sebenarnya variance ialah 0.415 ni lah. Kita cari punca supaya dapat 0.64 sebagai sisihan piawai. Okey, jadi kita boleh cari dalam kalkulator direct hanyalah min dan juga sisihan piawai sahaja. Okey, contoh yang kedua, bukan contoh kedua, bagi hybrid B pula. Okey, kita banding ni cikgu tak explain dah. Okey, kita dapatlah nilai minnya, nanti you practice macam tadi juga. Okey, beza kat sini kekerapan je. Okey, bila you darab titik tengah dengan kekerapan yang berbeza ni dapat berapa? Macam tu So you dapat minnya 14.1. Okay, 14.1 dan sisihan piawainya pula adalah 0.74. Okey, cuba kita perhatikan balik, kita bandingkan balik Okey, untuk A, okey 14. Okey, kecilkan sikit. Okey, 14.35 min. Okey, 14.35 minnya dan sisihan piawainya 0.64. Okey. Untuk B sisihan piawainya adalah 0.7. Kalau kita perhati min, yang mana lebih besar min dia? A ke B? Yang mana lebih besar? 14.35 ke 14.1 lebih besar? Min dia, purata dia. 14.35 lah kan? Nilai untuk hybrid A. Untuk sisihan piawai pula, cuba tengok sisihan piawai. 0.64 dengan 0.7. Mana yang lebih kecil? Kenapa cikgu tanya yang lebih kecil? Sebab min comel hak besar. Sisihan piawai comel hak kecil. Okey, kalau kita nak tengok dari segi konsisten misalnya markah, okey, pencapaian seseorang, kita akan lihat kalau masih ingat kita akan merujuk kepada sisihan piawai yang lebih kecil. Okey, itu menunjukkan pencapaian dia lebih konsisten. Jadi dalam kes ni kita katakan untuk dua benih bunga raya ni, hybrid A menghasilkan kelopak bunga lebih mekar. Sebab apa? Sebab minnya lebih besar tadi. Okey, sebab min dia 14.35 berbanding hybrid B 14.1 sahaja. Okey, kemudian sisihan piawainya yang lebih kecil menunjukkan diameter kelopak bunga yang lebih konsisten. Okey, jadi sebab tu bila kita nak tengok, maknanya kalaulah dekat kadar, okey, tempat kadar ni untuk tempat pertanian LPP misalnya, Lembaga Pertubuhan Peladang, mereka menggunakan min dan juga sisihan piawai. Maknanya sukatan serakan ni yang digunakan lah secara meluas, di mana kita akan melihat, akan cek berapa dia punya sisihan piawai dan berapa min dia. Untuk tentukan benih ni, baja ni molek ke tak untuk dipasarkan. Okey, boleh kait tak dengan kehidupan tu maksudnya daripada contoh dua hybrid bunga raya ni? Respon sikit. Boleh faham tak situasi ni? Kita nak bandingkan, maknanya kalau ada soalan yang berbentuk kes macam ni, kita akan banding apa tadi? Kita akan bandingkan min
min yang lebih besar dan juga sisihan piawai yang lebih kecil untuk dipilih lebih baiklah pencapaian dia kita panggil yang lebih konsisten. Okey. Boleh faham dulu tu sebelum cikgu nak rujuk pada modul aktiviti kita. Okey, boleh faham ke tak? Boleh. Cikgu. Boleh kan daripada dua contoh ni. Okey, sebab dia antara contoh yang terbaik lah untuk you faham konsep sukatan serakan yang kita gunakan iaitu sisihan piawai bagi satu-satu kes yang dia bagi. Dan contoh ni kita nak tengok benih bunga raya tu comel ke tak untuk kita pasarkan. Misalnya macam tu Okey, sekarang ni cuba tengok balik. Okey. Modul aktiviti kita yang cikgu minta awak lengkapkan. Okey, kat sini pun cikgu rasa sebab yang tadi awak tak try pun guna kalkulator, besar kemungkinan hak ni pun you tak try juga kan? Jadi lepas ni cikgu harap awak akan try. Okey. Hak modul ni lengkapkan dah ke ada lagi? Cikgu bagi satu page kan dah gitu. Sebab cikgu bagi dengan contoh dengan lengkap dah nilai tu. Dah lengkapkan ke belum? Mazian dah lengkap ke belum? Mazian? Aziz buat dah ke Aziz? Dah. Buat dah? Aziz buat dah ke? Alia baru masuk. Alia buat dah ke ni? Hak ni? Hak cikgu bagi gitu. Alia? Senyap dia berlakon dia masuk gitu saja ni. Masuk kelas. Alia. Buat dah. Okay, good. Baik. Alright. So, cikgu harap lepas ni tolong guna kalkulator macam tadi Guna kalkulator untuk check. Okay, untuk check Cikgu ulang iaitu kita just tekan mode. Okay, mode 2 kali, ambil SD 1 and then awak masukkan nilai 82 shift koma 4 M plus. 87 shift koma 1 M plus. 92 shift koma 0 M plus. 97 shift koma 5 M plus. 102 shift koma 12 M plus dan akhir sekali 107 shift koma 8 M plus. Okay, lepas tu kita akan tekan AC and then masukkan pula shift 2. Lepas tu awak pilih 1. Okay, ambil standard. Satu tu untuk min. Okay, check lah min dia betul tak macam yang telah dikongsi. Okay, kalau betul maksudnya awak dah mahir lah guna kalkulator ni. Okay, so cikgu harap awak akan check dua ni. Okay, hak ni cikgu tak bincang dah sebab cikgu dah bagi gitu dengan harapan awak dah buat lah hak ni sebab cikgu bagi page je pun kan. Okay, next yang cikgu nak bincang ialah nak kaitkan dengan macam kita nak pilih tadi, kita nak pilih hak comel iaitu benih bunga raya hybrid A ke hybrid B yang comel untuk kita pasarkan. Jadi kita akan merujuk kepada apa? Kita akan merujuk kepada min. Okay, min iaitu diameter kelopak kan. Yang lebih besar maknanya lebih baik. Yang kedua kita akan merujuk kepada sisihan piawai yang lebih kecil untuk menunjukkan perkembangan benih hybrid A tadi yang lebih konsisten. Okay, hak tu cerita tentang hybrid bunga raya. Benih mana hak lebih comel kita banding hak tu. Okey, cuba tengok dekat soalan modul 115 berapa ni? 115 iaitu dia cerita tentang masa dalam minit yang diambil oleh 2 orang pekerja untuk memasang 10 barang elektronik yang sama. Okey, kita nak bandingkan pekerja A dengan pekerja B ni mana yang mahir? Mana yang lebih mahir? Okey, kenapa Okey, dia pun bagi kes. Diberi bahawa min masa yang diambil oleh kedua-dua pekerja itu ialah 4.6 minit. Maknanya min dia sama kan? Min dia sama. Okey, pekerja manakah yang perlu dipilih untuk menyertai kursus bagi meningkatkan kecekapan kerja?
berikan justifikasi anda. Okay, now this one is very good, which is kita kena fikirkan. Okay, kalau tadi benih mana, okay, bunga raya tadi hok comel untuk kita pasarkan tak, kita pilih hak mana? So kita pilih yang CCM piawai dia kecil dan juga min dia besar kan. Ni min sama je, maknanya min masa sama, sekarang kita kena bergantung kepada CCM piawai lah. Okay, dalam kes ni untuk menyertai kursus. Bila untuk menyertai kursus maknanya kita nak pilih pekerja yang dah mahir ke yang kurang mahir? Okay, cuba respon sikit. Nak tengok kita faham tak maksud soalan ni. Siapa nak respon? Arisa tak masuk hari ni? Tak ada nama Arisa ni. Okay, siapa nak respon? Manis? Deli nak respon tak? Apa maksud kita nak pilih ni kan? Kita nak pilih sisihan piawai yang kecil ke yang besar? Haziq? Yang kecil ke yang besar untuk kita hantar dia kursus ni? Sisihan piawai yang kecil, cikgu. Sisihan piawai yang kecil. Okey, orang lain? Tu Kinah kan? Yang besar. Fahmi kata yang besar. Fahmi ni mic tu takut dekat setting ya Fahmi. Takut dekat setting mic tu yang menyebabkan mic awak tu problem. Kena tengok balik kat setting mic. Okey. Ada orang lain nak respon? Nalis? Kita nak pilih pekerja yang sisihan piawai besar ke sisihan piawainya kecil? Kecil. Yang kecil. Okey. So, yang kecil maksudnya apa? Dia cekap ke? Dia lebih cekap ke? Ataupun kurang cekap? Kurang cekap. Kurang cekap. Ya ke? Ingat balik macam cikgu cerita tadi kalau bunga, Fahmi jawab lebih cekap kan? Okey, kalau bunga raya tadi benih, kita pilih yang sisihan piawainya kecil. Maksudnya pencapaian ataupun perkembangan proses diameter bunga raya tu dia konsisten tau. Maknanya dia lebih baik. Okey, kalau kita banding pula markah. Okey, kata dalam satu kelas, kita pun ambil sisihan piawai bagi setiap orang ni. Lepas kita akan pilih sisihan piawai yang paling kecil ke paling besar untuk kita hantar dia menyertai kuis antarabangsa misalnya. Okey, sisihan piawai kecil ke besar? Okey, siapa nak respon? Besar. Yang besar. Okey, Manis kata yang besar. Untuk menyertai kursus untuk menyertai pertandingan tadi. Yang kecil ke yang besar? Kita nak panggil budak, kita nak hantar budak yang pandai ke yang kurang pandai untuk join pertandingan tu? Pandai. Budak yang pandai kan? Okey, budak yang pandai, okey, mungkin hak ni lebih senang untuk you faham Budak yang pandai biasanya markah dia lebih comel, lebih tinggi, betul? Markah dia lebih tinggi kan? Berbanding pelajar yang kurang pandai sikit. Okey, di sini pandai tak pandai ni satu subjektif lah. Okey, katalah satu kelas, kelas ni namanya kelas Z. Kelas Z ni dia ada 30 orang. Daripada 30 orang ni cikgu nak pilih yang paling comel sekali untuk cikgu hantar ke pertandingan antarabangsa tadi. Cikgu akan pilih pelajar yang paling pandai. Sebab nak pergi hantar pertandingan ni, bila hantar pertandingan mesti kita nak suruh menang kan? Maknanya kita akan pilih antara semua pelajar ni kita akan pilih pelajar yang paling pandai. Okey, pelajar yang paling pandai bermakna kita akan lihat pencapaian dia yang lebih konsisten. Okay, the words is consistent. Okay, macam mana kita nak tengok pencapaian markahnya yang lebih konsisten? Maka kita kena merujuk sisihan piawai yang lebih kecil. Dia macamlah bunga raya tadi. Kalau sisihan piawai kecil, makna serakan dia kecil, maknanya pencapaian dia konsisten. Dia lebih baik. Jadi, pelajar yang sisihan piawai paling kecil lah yang akan dipilih untuk menyertai pertandingan, katalah pertandingan kuis di peringkat antarabangsa tadi. Maksudnya cikgu pilih pelajar yang paling pandai lah.
Macam tu. Tapi berbanding, okey, katalah daripada kelas Z ni cikgu nak pilih pula seorang pelajar cikgu nak pilih untuk pergi kem kecemerlangan. Okey, apa maksud dia? Okey, cikgu saja bagi situasi ni supaya awak boleh bandingkan ya, kita nak ambil sisihan piawai tadi tu kategori hak lagu mana. Kalau tadi nak hantar dia bertanding, okey, supaya dia menang, so kita kenalah pilih orang yang pandai. So sisihan piawai mesti lebih kecil. Ingat ya, sisihan piawai lebih kecil maksud pencapaian lebih baik, lebih konsisten. Okey. So kalaulah budak tadi untuk dihantar ke kem kecemerlangan, mestilah mungkin markah dia rendah lagi. Belum konsisten lagi markah dia. So kita akan pilih yang sisihan piawainya yang lebih besar. Okey, itu maksud dia. Okey, berbalik pada kes pekerja tadi, min masa yang diambil untuk mereka memasang 10 alat elektronik tadi sama, 4.6 minit. So nak beza antara pekerja A dengan pekerja B ni, siapa yang kita rasa lebih cekap ataupun kurang cekap ni untuk kita pergi hantar kursus. Bila kita hantar kursus, maksudnya mestilah kita pilih pekerja yang masih kurang cekap. Okey, pekerja yang kurang cekap supaya dihantar menyertai kursus, jadi dia akan jadi lebih cekap. Jadi macam mana kita nak pilih? So samalah macam kes tadi, bila kita akan pilih pekerja yang kurang cekap untuk dihantar ke kursus. Macam cikgu bagi contoh tadi, pelajar yang kurang lagi markah dia tak konsisten lagi. Okey, untuk dihantar ke kem kecemerlangan SPM misalnya. Okey, jadi bermakna untuk soalan ni, untuk hantar pekerja yang kurang cekap, so kita akan pilih pekerja yang sisihan piawainya lebih besar. So kita bandinglah, bila kita buat sisihan piawai untuk pekerja A ialah 0.3 dan pekerja B pula adalah 0.4359, maknanya 0.44. Jadi kalau kita lihat kat sini, kita kata sisihan piawai bagi pekerja A lebih kecil daripada pekerja B. Ini menunjukkan pekerja A lebih cekap dan konsisten. Jadi siapa yang kena pergi kursus untuk meningkatkan kecekapan? Maka kita akan pilih pekerja B. Pekerja B perlu dipilih untuk menyertai kursus bagi meningkatkan kecekapan kerjanya. Ini adalah justifikasi. So markah. Jadi untuk dua line ni, satu jawapan kita adalah kita akan pilih pekerja B. Okey, pekerja B okey, satu markah. Okey, kenapa pilih pekerja B? Sebab kita kata pekerja B ni sisihan piawai lebih besar berbanding pekerja A, menunjukkan pekerja B kurang cekap berbanding pekerja A, menyebabkan pekerja B lah yang kita akan hantar untuk berkursus supaya meningkatkan kecekapan kerjanya. Okey, boleh faham ke? Tadi yang jawab sisihan piawai besar ke kecil tadi tu, boleh faham tak maksudnya? Jadi kalau nak pilih hak comel dari segi markah pencapaian, kita akan pilih yang sisihan piawai kecil. Okey, berbanding kalau sisihan piawai yang besar ni maksudnya dia kurang konsisten. Dia perlu hantar kursus, dia perlu hantar ke kem kecemerlangan supaya meningkatkan lagi effectiveness dia tu. Okey, boleh faham ke? Manis, boleh faham? Okey, so the last one untuk hari ni. Okey, cikgu nak share untuk yang kedua tu. Dekat modul aktiviti awak yang kedua, nanti awak just lengkapkan saja, cikgu lengkapkan ni. Okey, kita tengok pula yang kedua kat sini. Sebab saya nak biar you all boleh beza deh. Boleh beza tadi kita nak tengok pada apa? Satu ialah min, satu lagi ialah sisihan piawai. Dan the most of perbandingan memang kita banding dekat sisihan piawai. Okey, jadual 2 di bawah menunjukkan pencapaian 2 orang murid dalam 5 ujian sejarah. Min markah bagi kedua-dua murid itu adalah 69.5%. Maknanya markah kedua-dua orang, Hanim dan Mutu ni sama. Min dia sama, purata markahnya sama. Okey, sekarang ni bila purata markahnya sama, okey, kat sini dia kata Cikgu Azam perlu memilih seorang murid untuk menyertai satu pertandingan kuis sejarah dan seorang murid lagi untuk menyertai kem kecemerlangan SPM. Tentukan siapa yang layak untuk menyertai dua program yang berbeza itu. Berikan justifikasi anda. Tengok soalan dalam KSSM memang dia ada justifikasi. Maksudnya nak tengok you pair ke dot you pilih tadi.
Okey, jadi nanti awak lengkapkan jadual ni. Okey, nanti cikgu akan share. Okey, sambil lengkapkan tu you boleh check lah. Okey, check dia punya nak cari sisihan piawai ke. Okey, ambil nilai titik tengah dan juga kekerapan dia tadi tu. Okey, and then you masukkan nilai tu. Okey, check dia punya sisihan piawai ni. Okey, lengkapkan belakang sini, masuk dalam rumus saja. Okey, sekarang ni dia dapat kat sini sisihan piawai untuk Hanim ialah 12%. Sisihan piawai untuk mutu adalah 10.198%. Dengan kata lain kalau 12% ni maknanya berapa? 12 bahagi 100. Maknanya sisihan piawai dia 0.12 kan? Dia sama dengan 0.12. Mutu pula 0.10198 lah. Okey, 102 dah. Okey, jadi daripada perbandingan dua ni, okey, siapa yang lebih layak untuk dipilih menyertai pertandingan tadi? Okey, siapa yang layak untuk menyertai pertandingan kelas kalau dalam contoh ni? Siapa nak cuba jawab? Okey, mutu sisihan piawai 0.10 lah kita baca Okey, Hanim 0.12. Okey, siapa yang layak untuk kuis? Siapa yang layak untuk pergi camp? Okey. Untuk camp Hanim, untuk tanding tu mutu. Yes, okey. Fahmi pun jawab macam tu. Ada orang lain lagi nak jawab? Siapa yang kita akan hantar pergi camp? Siapa yang akan kita hantar pergi quiz? Okay, the last one. Siapa nak cuba jawab? Sama je ke jawapannya atau macam mana? Siapa nak cuba jawab? Tadi Kinah dengan Fahmi sama jawapannya. Okay, orang lain? Seorang lagi? Cikgu nak dengar jawapan seorang lagi. Siapa nak cuba? Sama cikgu. Sama ya Zik? Okay, good. Jadi maknanya dah faham lah tu. Okay, jadi untuk camp kecemerlangan kita ambil yang kurang cemerlang. Untuk menyertai kuis sejarah tadi kita pilih yang lebih cemerlang. Okay, nak cemerlang dengan tak cemerlang kita akan banding berdasarkan nilai sisihan piawai. Sisihan piawai yang lebih kecil bermakna pencapaian dia lebih konsisten. Okay, jadi itu sajalah yang cikgu nak bincangkan hari ini, iaitu cara kita mengukur sukatan serakan data terkumpul dan kita nak bandingkan serakan yang kita pilih tadi. Hari ini kita bincang tentang min dan juga sisihan piawai. So which one is better? Kita akan pilih sisihan piawai tadi. Mana yang lebih baik tadi? Kita akan pilih sisihan piawai yang lebih kecil untuk pencapaian yang lebih konsisten. Tapi sebab tu cikgu bagi 3 kes kat sini supaya you nampak perbezaan dia. Bila nak pilih hot comel, nak pergi bertanding, pilih sisihan piawai kecil. Nak pergi hantar pergi kursus, nak pergi hantar untuk camp dan sebagainya, untuk meningkatkan lagi kecemerlangan dia, so kita pilih sisihan piawai yang lebih besar supaya dia lebih cemerlang lagi, lebih cekap lagi untuk setelah mengikuti kursus ataupun camp tersebut. Okey. Boleh faham untuk apa yang kita bincangkan hari ini? Boleh ke? Boleh. Boleh Okey. Alright, very good. Okey, so itu sajalah. Ya. Fx kuasa 2 tu ke apa? Fx kuasa 2. Hak ni ke? Hak ni memang dia punya rumus dia ke? Okey, kalau awak perhati sebenarnya rumus dia bagi. Okey, rumus dia bagi ni untuk mencari sisihan piawai, okey, dan variance dia samalah tu. Kita kan kena gantikan rumus jumlah Fx kuasa 2. Hak ni memang dia bagi ni rumus ni Aziz ni. Lihat ni. Okey. Kita memang kena cari nilai F ni ialah nilai dia punya kekerapan kan. Okey, kat sini sebab minnya dah sama, dia tak bagi nilai X lah. Dia cuma bagi Fx kuasa 2 saja. Okey, X kuasa 2. Jadi kat sini, bila kita darabkan, Aziz tanya tadi Fx kuasa 2 ni ke apa? Sebab kita kena ganti dalam rumus. Okey, rumus untuk mendapat sisihan piawai, okey, ialah this one lah ni. Punca kuasa bagi jumlah Fx kuasa 2 per jumlah F. Okey, jumlah F. Tolak dengan min kuasa 2. Okey. Jadi sebab tu kat sini dalam kes ni kita tak cari dah min tadi sebab dia bagi dah ni min dia sama kan, dia bagi dah ni. This one. Sebab tu tak ada X tau.
Dia terus tak ada X dah. Sebab tu kita tak perlu cari lagi dah min tu sebab dah ada. Jadi kat sini kita just cari direct saja. Gunakan fx kuasa 2, ambil nilai f, ambil nilai x, okey. Kalau x kuasa 2 ambil hak ni. Follow je hak dia punya ni. Okey, kenapa kita kena cari juga? Sebab kena guna formula. Formula ni perlu hafal ke? Tak perlu hafal. Memang diberi dalam exam cuma biar kita tahu je macam mana nak guna. Jadi hak ni contohkan jumlah fx kuasa 2 hak ni. Fx kuasa 2. Okey, per dengan berapa jumlah f tadi? 5. This one. Okey, tolak dengan min. Min dibagi dah kat atas tadi kan? 69.5 kuasa 2 ni min. Kuasa 2. Okey, boleh faham Haziq? Boleh ke? Okey, good. Okey, ada soalan lain lagi? Cikgu. Ya. Dia bagi X kuasa 2 dalam kotak tu kan? Aha. Nak cari dalam setiap tu. Nak cari X kuasa 2 ni? Nak cari X kuasa 2. Okey, ambil kalkulator lah ni. Ambil kalkulator. Awak kena tekan je lah ni. Ni kan X kan? Titik tengah X kan? Okey, awak tekan 55.5 kuasa 2. Dapat apa? Dapat tak? 3080.25. Ni hak ni. Hak ni kan? Semua titik tengah. Ambil nilai kat sini je sebenarnya. Semua yang dia bagi dalam table awak kena follow je. Dia akan tulis kat sini. Biasanya dia ada pula F tapi kat sini tak dekat Hanim dengan Mutu dia tak suku-suku kan. Okey, biasa dia tepi ni ya, tapi sebab dia letakkan dalam satu table, dia banding selalu Hanim dengan Mutu dalam satu table. Kalau contoh bunga raya tadi dia buat satu persatu, hybrid A, hybrid B ni. Okey, dalam contoh ni dia banding selalu. Lebih mudah sebenarnya. So you just follow je sebenarnya. Okey, contoh titik tengah X. X kuasa 2 ambil je lah 55.5 kuasa 2 dapat ni. 65.5 kuasa 2 dapat 4290.25 dan seterusnya. Okey. Kemudian awak kena lengkapkan fx kuasa 2. Okey, fx kuasa 2 ni nak cari mana? Okey, fx kuasa 2 ialah ambil f. Okey, this one 2 didarabkan dengan 3080.25. Dapatlah 6160.5. Dan seterusnya. Okey, dapat jumlah, lepas tu ganti dalam rumus. Ini mesti kait lah benda-benda ni masuk dalam formula dia. Formula memang diberi dalam exam. You just know how to use that formula sahaja. Okey. Kemudian tak ada lah untuk mutu pun sama. Okey, the last part baru kita banding dua ni. Okey, cuma bila kita mahir menggunakan kalkulator, so kita boleh uji. Okey, this one F dengan X ni kan. Kita gantilah macam kita guna tadi SD1 tadi. Masukkan 2 shift, 55.5 titik tengah kan. Shift, 2 M plus. 65.5 shift, 0 M plus. 75.5 shift, 2 M plus. And the last one 85.5 shift, 1 M plus. So you akan dapat nanti N dia 5 and then terus tekan AC tadi ambil balik shift 2 untuk pilih sisihan piawai. Min tak payahlah sebab min memang 69.5 dia bagi tu. Okay. Jelas tak? Jelas, cikgu. Jelas Okay. So, ada lagi tak nak tanya apa-apa sebelum kita habis? Senyap tu maksudnya faham lah kan? Okay. Jadi lepas ni, you akan lengkapkan ni nanti cikgu share untuk apa nama dia punya jawapan ni lah. Okay. So, you lengkapkan bahagian modul tu dan cikgu andaikan untuk topik ni kira dah habis lah. Okey, dah habis dan kita akan terus masuk ke bab yang lebih mencabar, the last topic iaitu pemodelan matematik. Okey, sebab nanti kita ada lebih masa lah untuk kita buat latih to be. Okey, latih to be sebab tu cikgu nak pun habiskan topik 8. Okay, and then simple saja waktu tu sebab kita tak jelas juga sebenarnya dia nak tanya bentuk lagu mana. Jadi kita ambil bahagian wajib-wajib saja and then kita akan drill dengan soalan. Bila kita biasa dengan soalan so baru kita nampak lah apa benda yang perlu kita dalami lagi. Which one yang lebih penting and which one yang kita boleh kurangkan sikit dan sebagainya. Kita kena drill soalan sebab setakat yang saya dimaklumkan you all mungkin masuk sekolah
awal November, and then 7 November tu adalah tarikh trial negeri Kelantan. Maknanya lebih kurang seminggu lepas you masuk sekolah tu trial lalu. Jadi cikgu pusing lah kalau tak ada nak buat banyak soalan. So kalau itu tak ada apa, itu sajalah perkongsian kita pada hari ini. So cikgu harap ianya bermanfaat dan memberi kefahaman pada awak dan awak boleh menjawab soalan dengan baik nanti insyaAllah. Okay, thank you for joining our Google Meet. Right. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cikgu. Okay, sama. Terima kasih cikgu.